Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat ke udara. Cuma saya sebelum kita ke udara, saya minta adakah suara saya jelas? Dan minta maaf tadi ada masalah teknikal. Saya sedang menulis tajuk di sini. Okey. Okey, suara jelas. Nice one. Okey, thank you. Hari ini pertama sekali saya nak minta maaf kerana sedikit lewat ya. Kerana ada beberapa permintaan yang meminta saya melewatkan kuliah ini kerana ramai orang yang kata mereka nak solat tarawih dulu dan sebagainya. Jadi saya fikir tak mengapalah kalau saya sedikit lewat dan saya rasa tidak mengganggu mereka yang ingin beribadat. Dalam masa yang sama, tadi kebetulan tadi ada sedikit masalah teknikal dan saya fikir dengan masalah teknikal ini boleh memberikan sedikit ruang lagi untuk mereka solat dan habiskan tarawih mereka sebelum kita ke udara. Baik, hari ini kita akan sembang secara santai dan saya fikir saya tidak mahu lama ya untuk sembang kali ini, memandangkan kita agak lewat ke udara dan memandangkan saya juga di sini sudah hampir dekat dengan waktu berbuka. Baik, hari ini tajuk kita adalah naik tak tajuk dekat tu, dekat caption. Baik, hari ini tajuk kita adalah dilema kaum tradisionalis, geopolitik versus kediktatoran dan versus nas agama. Basically, kita akan membincangkan dilema kaum tradisionalis dan terhadap kediktatoran dan geopolitik. Dan kita akan bincangkan siapakah yang dimaksudkan kaum tradisionalis dan apakah dilema mereka yang cuba saya maksudkan. Baik, pertama sekali kita akan memberi definisi ataupun tajuk ataupun penerangan apakah itu kaum tradisionalis. Baik, kaum tradisionalis ialah mereka yang menurut tradisi Islam, yang mengikut dan memahami dunia secara tradisional. Kadang-kadang mereka dilihat kaum konservatif, tetapi mereka tidaklah begitu radikal seperti kaum-kaum Puritan. Ya, mudah kata mereka adalah kaum Turath. Mereka yang mengikut kitab-kitab Turath dan mengikut tradisi keilmuan Islam. Dapatlah kita simpulkan mereka ini kadang-kadang berada dalam kelompok Salafi yang moderate. Kadang-kadang mereka berada dalam kelompok Al-Azhariyun. Dan kadang-kadang mereka berada dalam kelompok pondok-pondok tradisional seperti Nahdlatul Ulama di Indonesia ataupun di Malaysia. Inilah yang saya cuba maksudkan kaum tradisionalis. Ya. Dan ada pun kaum yang lawan kepada kaum tradisionalis. Mungkin beberapa kaum. Misalnya dalam Islam, kita ada kelompok radikal seperti Syiah. Radikal di sini bukanlah saya maksudkan radikal yang ekstrim, tetapi yang berfikiran radikal. Seperti Syiah
ataupun kelompok reformis seperti Abduhi, Muhammad Abduh, Hasan Al-Banna, ya, kaum-kaum progresif, Sister in Islam kalau saya boleh masukkan. Versi yang dulu ya, bukan Sister Islam version sekarang. Aminah Wadud misalnya. Jadi ini kelompok progresif. Ini bukan yang saya maksudkan kelompok tradisionalis. Walaupun kadang-kadang mereka dilihat merujuk kepada kitab-kitab turas. Kaum tradisionalis ialah mereka yang sangat berpegang kepada asas-asas turas. Ya, seperti kitab usul fikih, teknik usul fikih ataupun usul hadis. Ya, inilah yang cuba saya maksudkan sebagai kaum tradisionalis. Mungkin saja kita boleh katakan antara tokoh-tokoh yang ke depan dalam aliran ini, misalnya Hamzah Yusuf daripada Amerika Syarikat, Ben Bayyah daripada benua Afrika, Profesor Murad Timothy daripada UK, Abdul Siraj daripada Indonesia, dan beberapa kaum lagi. Kalau di Patani mungkin Baba Ismail Sepanjang merupakan kaum tradisionalis. Di Nusantara, mereka kebanyakannya berada dalam pondok. Di tanah Arab, mereka berkumpul di sekitar Al-Azhar dan institusi-institusi lainnya yang mendukung aliran Azhariyun. Baik, Allahumma salli Muhammad. Inilah yang saya maksudkan kaum tradisionalis. Yang saya harap ia jelas. Kenapa saya katakan mereka dalam dilema? Ya, ini kerana ada beberapa dilema mereka dalam zaman moden ini. Ada yang telah berjaya menguruskan dilema ini dengan baik pada zaman dulu, tetapi dilema ini kembali sekali lagi. Misalnya kaum tradisionalis di Al-Azhar berjaya menguruskan ya, isu nation state yang belum pernah ada dalam sejarah Islam. Apabila negara Mesir ditubuhkan, kaum tradisionalis, kaum reformis sebahagiannya menolak penubuhan nation state ataupun negara bangsa. Apa yang kaum tradisionalis berjaya bawakan adalah satu dalil untuk mensahkan kewujudan nation state, sistem Westphalia. Ini sangat menarik. Perbincangan kali ini saya perlu ingatkan sebelum saya teruskan, nota sedikit, nota kaki. Ia berkait rapat dengan international relation berbanding dengan tradisi agama. Tetapi dia adalah multidisiplin, dia interconnected di antara dua itu ya. Baik. Kalau kita tengok ya, masa penubuhan negara bangsa, kaum tradisionalis rata-ratanya terutama di Al-Azhar, Azhariyun dan juga kaum sarungan di Indonesia, kaum pondok, berjaya menguruskan kemelut yang berlaku dalam masyarakat Muslim ketika itu. Di mana pada ketika itu kaum reformis seperti An-Nadwi, Abu Hasan Ali An-Nadwi, atau Al-Maududi, Abu A'la Al-Maududi, ataupun Hasan Al-Banna dan kawan-kawan mereka daripada kaum reformis merasakan janggal dan tidak bersetuju dengan penubuhan negara bangsa. Tetapi apa yang berlaku dengan kecermatan kaum tradisionalis, mereka berjaya mengabsahkan kewujudan negara bangsa dalam kerangka nas dan tradisi agama. Ali Abdul Razak misalnya, dan Al-Azhariyun misalnya, Nahdlatul Ulama Indonesia misalnya, Muhammadiyah Indonesia misalnya. Muhammadiyah itu diperbincangkan nanti ya. Mereka sebenarnya dalam kaum reformis.
Dan golongan pondok di Malaysia misalnya yang diketuai oleh Abdullah Fahim, mereka ini berjaya mengsahkan ataupun legitimizekan ataupun legitimatekan penubuhan negara bangsa. Mereka kata okey, tidak haram, ia tidak bertentangan dengan syarak dan nas Al-Quran. Ini kerana ini sistem yang baru, kita sudah tidak perlukan khalifah. Dan khalifah bukanlah satu perkara yang qat'i dalam tradisi Islam. Khalifah hanyalah sistem dan negara bangsa sah. Presiden ini sah, undang-undangnya sah. Walaupun ada sedikit pergelutan di Al-Azhar. Misalnya Muhammad Shaltut misalnya, ada sedikit pergelutan antara mahkamah syariah dan mahkamah non-syariah ataupun mahkamah sivil. Tetapi secara umumnya, kaum tradisionalis pada awal-awal penubuhan dan kemerdekaan negara-negara Islam, negara-negara Muslim, mereka berjaya untuk mensahkan kewujudan negara bangsa. Jadi dilema kaum Muslim ketika itu berjaya diuruskan dengan baik. Tetapi kita lihat mutakhir ini, ya, apabila negara bangsa semakin berkembang dan kita lihat kebanyakan negara-negara bangsa yang merdeka, negara-negara Muslim ya, terutamanya yang merdeka daripada jajahan penjajah, kita lihat mereka ini bahkan tendensi mereka untuk tidak menjadi negara demokratik itu sangat tinggi. Maka kita lihat negara-negara bekas jajahan, atau saya mudahkan saya katakan di sini negara-negara Muslim itu rata-ratanya diktator. Rata-ratanya autokratik dan rata-ratanya despotik dan rata-ratanya korup. Kenapa korup? Kerana tidak ada sistem demokratik. Tidak ada budaya demokrasi. Ya, apabila masyarakat tidak menerima budaya demokrasi, ia bukan sebagai sistem, bukan sekadar sebagai sistem undi-mengundi. Ia adalah satu budaya, culture, democratic culture. Tidak membumi dalam masyarakat Muslim khususnya dan negara-negara yang pernah dijajah secara amnya. Jadi negara-negara pasca kolonial, negara-negara Muslim ini keseluruhannya, kita tengoklah mana-mana negara pun ya, daripada negara tanah Arab, ya, tidak ada satu negara tanah Arab yang demokratik. Dan rakyatnya tidak bersifat demokratik. Negara di situ sistemnya tidak demokratik, diperintah oleh pemerintah autokratik, diktator, dan bukan setakat sistem, rakyat juga tidak demokratik. Rakyat juga tak apalah, relax lah, biasalah. Rakyat juga tidak cakna, tidak keras, tidak sentiasa skeptik dengan kekuasaan. Tetapi sebaliknya, ya, membiarkan kediktatoran. Ini yang aneh ya. Tetapi itulah yang boleh kita katakan apa yang berlaku kepada masyarakat Muslim dan negara-negara Islam secara to be specific, ya, secara khususnya. Pergilah mana-mana negara Islam. Kita pergi hatta di Malaysia. Di Malaysia, majoritinya Muslim, itu sangat sukar untuk tukar government. Ada sedikit perbezaan di Indonesia, tetapi majoriti negara Islam. Sebutkan apa saja daripada benua Afrika seperti Tunisia, Mesir, ya, Morocco. Kalau kita pergi ke Morocco tu misalnya, raja mereka suka-suka hati je nak ambil apa-apa pun. Ya, tidak ada check and balance, tidak ada mahkamah yang jelas dan sebagainya. Begitu juga di tanah Arab misalnya. Begitu juga di Turki misalnya. Ya. Turki tu sangat struggle untuk mendapatkan demokratik. Kerana
sepanjang zaman daripada Atatürk, dia diperintah walaupun sistemnya demokratik tetapi culture-nya tidak demokratik. Sama juga di Malaysia. Secara sistemnya kita boleh ubah government kita. Tetapi adakah kita pernah mengubah government kita? Baik. Jadi apabila kita negara-negara Islam ini hidup dalam kediktatoran, kaum tradisionalis merasa aman dengan kediktatoran kerana mereka sudah tidak mereka tidak mempersoalkan kediktatoran. Apa sebabnya? Saya akan balik nanti di hujung nanti ya. Kenapa mereka tidak mempersoalkan kediktatoran? Dan kediktatoran ini berpanjangan sehingga menyebabkan rakyat mual dan muak. Mereka terus menekan rakyat sehingga ke satu tahap rakyat sudah tidak tahan. Maka apa yang berlaku? Berlakulah revolusi. Dan inilah yang disebut sebagai teori blowback dalam fizik. Dan teori ini sebenarnya terpakai dalam revolusi, di mana apabila kita put the same pressure ke dalam satu perkara dalam fizik kita tekan fizik, sebanyak mana pressure kekuatan yang kita letak, force yang kita letak dan force yang sama akan melantun. Jadi itu yang berlaku dalam Arab Spring, di mana rakyat sudah tidak tahan, ditekan, akhirnya bangun. Macamlah seorang pembuli bila budak tu kita bully, kadang-kadang dia melawan. Tapi persoalannya adakah dia tu melawan dan dia berjaya melawan atau tidak. Kadang-kadang dia melawan, dia kata, "Sudahlah. Janganlah bully aku lah." Tapi tiba-tiba dia takut balik. Kan? Itulah yang berlaku di Arab Spring. Jadi kita lihat fenomena Arab Spring yang belum pernah wujud dalam sejarah umat Islam berlaku, di mana satu ketika umat Islam ini sudah berani mengatakan tidak kepada kediktatoran. Tetapi setiap revolusi dia akan ada satu lagi yang dipanggil force lawan. Ialah bila kita menekan A menekan B. Kita bayangkan A menekan B Bila dia tekan, kemudian B melonjak balik. The same force. Tetapi A tidak akan duduk diam. A akan kembali balik menekan. Dia akan jadi begitu. Itu secara fiziknya. Metafor ini saya bawa ke dalam revolusi pun begitu. Apabila rakyat ditekan, dia akan melawan. Lantunan pertama akan membuahkan juga lawan daripada kerajaan juga. Kerajaan akan react juga. Walaupun rakyat akan react, rakyat sudah dibuli, ditekan, ditindas, dizalimi, tapi kerajaan akan melawan. Dipanggil counter revolution. Teori ini jarang dibicarakan di publik sebenarnya. Dalam IR kita bicarakan tentang counter revolution. Baik. Diktator ini, counter revolution mereka datang daripada mana? Itu persoalannya. Counter revolution mereka datang daripada mana? Counter revolution ni datang dari pelbagai arah. Pertama daripada kerajaan sendiri. Maknanya kerajaan cuba mematahkan revolusi Arab Spring. Satu, kerajaan-kerajaan Gaddafi, Husni Mubarak, Saddam Hussein, semua ini mereka cuba mematahkan revolusi. Yang kedua, ada force daripada luar. Ada aktor ataupun kuasa luar yang menyokong counter revolution ini. Misalnya di Syria. Sangat jelas di Syria. Di Syria, kita tengok bagaimana counter revolution ini terdiri daripada Assad dan juga China dan juga Rusia. Maknanya rakyat melawan dan yang melawan revolusi kembali, counter revolution dia adalah China, Rusia, Assad. Revolution force versus counter revolution. Revolution force ini, rakyat pada awalnya disokong oleh Amerika, Israel, kemudiannya Turki. Tapi
di tengah-tengah revolusi, Israel lompat kepada camp satu lagi. Dia pergi kepada counter revolution dan Israel juga, Amerika juga lompat kepada counter revolution. Ya. Jadi keadaan itu begitu ceramuk. Kadang-kadang dia lompat belah sini balik. Kadang-kadang dia lompat belah situ balik. Itu yang berlaku dalam sepanjang revolusi di Syria. Akhirnya revolusi itu patah. Ya, patah dan kalah. Begitu juga, tetapi tidak di Mesir. Contohnya, Mesir agak berbeza. Mesir, daripada awal, Amerika sentiasa bersama counter revolution. Kaum tradisionalis, apabila mereka melihat revolusi ini, terutamanya gagal, apabila ia gagal, mereka mula melihat sebagai revolusi ini sebagai dosa. Ini saya kembali balik. Kenapa mereka melawan? Mereka dilema. Sama ada ingin mempertahankan rakyat, hak rakyat, karamatul insaniyah, human dignity, ataupun ingin mempertahankan raja. Ini kerana mereka melihat kembali nas-nas agama dalam Quran, dalam Turas, kitab-kitab lama. Mereka keliru. Pertamanya mereka keliru dengan kitab-kitab yang ditulis untuk menjilat para pemerintah. Ahkam Sultaniyah Al-Mawardi. Kitab ini sering digunakan untuk mempertahankan raja-raja. Dan kerana memang itu pun tujuan buku itu ditulis. Tetapi buku itu ditulis dalam keadaan raja cuba mendapat legitimasi. Ya. Maka Al-Mawardi menulis legitimasi untuk raja yang sudah bertahta. Berbeza dengan diktator yang sudah diberontak oleh rakyat ini tidak ada legitimasi. Jadi mereka keliru. Kita mahu mempertahankan raja. Dalam hadis misalnya, ada melarang untuk keluar khuruj alal imam. Ya. Melarang untuk melawan kepimpinan. Ya. Memberontak kepada imam. Mereka keliru. Maka keluarlah fatwa-fatwa seperti yang berlaku di Mesir, Ali Gom'a misalnya, Hamzah Yusuf memperleceh dan mentertawa dan keluarkan fatwa haram revolusi. Di satu sudut juga, misalnya Qaradawi, seorang reformis kalau kita boleh katakan, sebab beliau beraliran Ikhwan, begitu mendesak rakyat sehingga mengisytiharkan bunuh kepada Bashar al-Assad. Dan kadang-kadang Qaradawi juga berlebihan sehingga memainkan sentimen Syiah. Kalau bukan Qaradawi, kaum-kaum Qaradawi, Nusairi, mereka memainkan isu Syiah Nusairiyah ataupun Syiah Alawi. Seolah-olah ini pergaduhan antara Sunni dan Syiah. Satu lagi, misalnya kelompok begitu juga Buti, ya, Ramadan Buti. Beliau juga begitu pesimistik dan begitu apologetik. Begitu juga the Grand Mufti of Syria. Mereka terperangkap. Kalau Buti dan Grand Mufti of Syria, mereka rasa macam seolah-olah ini ada satu usaha untuk memecahkan antara Sunni dan Syiah. Dan ada satu usaha untuk melaga-lagakan dua kelompok Islam ini. Kalau untuk Al-Azhar, Hamzah Yusuf, mereka pula melihat haramnya khuruj alal imam. Haramnya melawan, memberontak kepada kepimpinan. Wa'imah kedua sekalipun, apa pun pandangan kaum tradisionalis ini, mereka sebenarnya terperangkap dalam kitab-kitab Turas, terperangkap dalam nas-nas Al-Quran yang tidak bergerak, yang tidak progresif, yang tidak mengalir. Mereka kembali kitab lama,
Bukan saya kata tak boleh ya. Bukan saya kata tak boleh kembali kitab lama. Bahkan itulah yang terbaik untuk menggali semula turas. Tetapi apabila kita menggali turas, kita harus melihat banyak faktor-faktor yang lain. Faktor paling utama ialah hukum revolusi itu sendiri. Kenapa perlu difahami kenapa revolusi itu berlaku? Kerana kediktaturan. Dan apakah kediktaturan itu? Benar dalam Al-Quran. Benar dalam hadis. Benar dalam sunnah Nabi dan turas. Bahkan kalau kita kembali kepada turas, kita lihat tidak ada satu pun empat imam-imam yang besar yang terkenal dengan keikhlasannya, bukan imam-imam yang menjilat pemimpinnya. Ulama-ulama yang ikhlas seperti 4 imam mazhab misalnya, tidak ada satu pun yang tunduk kepada government. Imam Malik, apabila buku beliau mahu dijadikan undang-undang negara, beliau tak bagi. Sampai kan government, kerajaan semasa itu, sultan semasa itu, cambuk beliau. Tibai beliau. Pasal kerana beliau tidak bersetuju dengan sultan, dengan raja untuk menjadikan buku beliau sebagai perlembagaan negara. Beliau katakan, Imam Malik kata, macam mana aku nak jadikan kitab aku ni sebagai perlembagaan negara, sedangkan fuqaha lain ada pendapat masing-masing. Kita tidak boleh selaraskan ya, khilaf dengan ummah misalnya ya. Tapi itu nampak pertentangan. Imam Syafi'i pun begitu apabila ditanya tentang baharunya Al-Quran dan sebagainya. Mereka tidak kelapak lah orang Kedah kata, tidak kelapak kepada kuasa. Dan mereka sentiasa ada satu skeptism terhadap kekuasaan. Tetapi apa yang itu contoh ya, kita kembali sebelum kepada imam-imam ini misalnya, kita pergi kepada pasca kenabian, iaitu Imam Al-Husain, Sayyidina Husain sendiri melawan kediktatoran Muawiyah dan seluruh pengikut-pengikut Husain yang dipanggil Syiah ini juga begitu. Sehingga kan pengikut-pengikut Husain dan pengikut-pengikut Ali dicerca di mimbar-mimbar. Berlaku pertempuran Husain dengan pemimpin semasa itu, kerajaan Yazid. Kita boleh tengok juga Abdullah bin Zubair, Ibn Zubair. Beliau diserang oleh Al-Hallaj kerana mempertahankan Mekah. Kerana beliau memberontak terhadap kekuasaan Al-Hallaj di bawah Yazid ketika itu. Jadi apakah sebenarnya? Dan sahabat-sahabat sehingga ke zaman Nabi juga memprotes baginda dalam in well manner. So kita lihat, walau Nabi yang suci, juga diprotes oleh sahabat dalam banyak perkara. Dan juga kita lihat, zaman sahabat dan tabi'in juga berlaku revolusi, if you want to say. Ya? Dan juga zaman Sayyidina Hussein, zaman Ibn Zubair, dan zaman-zaman seterusnya. Bahkan setiap kerajaan yang naik, Abbasiyah adalah hasil, misalnya, Abbasiyah adalah hasil revolusi kepada pemberontakan kepada Umayyah. Ya? Dan begitu ke kerajaan seterusnya. Apabila Abbasiyah jatuh, kerajaan Mamluk take over government dalam keadaan menjatuhkan Abbasiyah. Kerajaan Turki naik, kerajaan Osmaniyah di Turki naik dalam menjatuhkan Mamluk dan menjatuhkan Seljuk dan menjatuhkan Beylik seterusnya. Ya, begitulah kerajaan Islam yang lainnya naik kebanyakannya atas dasar revolusi, di mana rakyat sudah tertekan dan mereka mengambil satu pendekatan violent, keganasan untuk melawan kerajaan. Tetapi mereka kaum tradisional sini gagal menanggapi ini. Mereka gagal menanggapi nas-nas Al-Quran, nas-nas agama dan tradisi agama secara kontekstual. Bahkan mereka gagal memahami nas-nas itu sendiri secara kontekstual.
Dan juga masalah mereka, mereka gagal memahami geopolitik. Mereka gagal memahami bagaimana counter revolution, misalnya Hamzah Yusuf memperlecehkan orang-orang Syria, revolusi di Syria. Gagal memahami bagaimana Amerika dan juga Rusia dan juga China berperanan dalam counter revolution, mematahkan revolusi rakyat. Amerika misalnya, mula-mula mereka mau sokong FSA. Tiba-tiba mereka tengok FSA ni ada kecenderungan untuk membangunkan negara syariah, negara yang tidak sekular seperti Bashar al-Assad. Maka mereka kembali, mereka mengambil posisi wait and see. Mereka tunggu dan lihat sampai disruption rosak-rosak, kemudian mereka kata relax, okay, baru kita masuk. Sekejap lagi mereka keluar balik, sekejap lagi mereka masuk, sekejap lagi keluar. Jadi mereka sentiasa ubah. Kadang-kadang mereka duduk di counter revolution, kadang-kadang mereka duduk di revolution. Itulah berlaku. Israel pun begitu dalam geopolitik di Syria. Begitu juga geopolitik di Mesir. Government, walaupun Husni Mubarak jatuh, Amerika menyokong counter revolution yang dilakukan oleh kuasa kediktatoran tentera. Itu yang berlaku di Mesir. Di Tunisia juga begitu. Mereka sentiasa menyokong kelompok-kelompok yang counter revolution sehingga kan An-Nahda, Parti Nahda melemah di Tunisia. Kenapa ini berlaku? Mudah saja. Kerana Amerika, mereka di saat mereka melaungkan demokrasi, mereka tidak mahukan demokrasi berlaku. Sekiranya pemimpin demokrat yang naik itu tidak tunduk kepada mereka, sekiranya pemimpin yang naik itu tidak akan menjual kekayaan negara kepada mereka. Mereka lebih selesa sebenarnya untuk berurusan dengan diktator. Kerana apa? Kerana diktator, dalam negara diktator, sistemnya mudah dan ringkas. Tidak ada check and balance. Apa-apa pemimpin cakap, yes. Kita nak jual aset negara kepada Amerika, boleh. Nak bagi share kepada Amerika, boleh. Nak jual minyak kepada Amerika, boleh. Bagi je duit kepada pemimpin nombor 1, selesai. Bagi je duit pada bisnes kepada tentera-tentera, selesai. Sebab tu tentera sangat berkuasa kerana mereka ada violence force, keganasan, kuasa untuk mengganas. Mereka ada duit melalui bisnes-bisnes JLC yang diberikan oleh government, oleh ketua mereka, melalui projek-projek dengan Amerika Syarikat dan sekutu-sekutu mereka. Dan apabila diktator-diktator ni seperti Gaddafi sudah gagal atau sudah kering daripada memberi atau mentaati Amerika, mereka buang. Ini adalah modus operandi dalam geopolitik yang biasa. Kita lihat misalnya dalam pembentukan negara bangsa. Jordan dengan Saudi. Begitu. Sharif Hussein dibuang macam anjing busuk. Dibuang sehingga disimpan di Cyprus. Dikurung di Cyprus. Sedangkan Sharif Hussein lah yang memberontak on behalf of British. Dalam untuk pihak British. Sharif Hussein memberontak, memerdekakan negara ataupun memisahkan negara Arabia dan juga Jordan daripada Osmania. Tapi apa yang berlaku? Sudah Sharif Hussein tidak habis madunya, selepas dia dibuang ke Cyprus. Kemudian digantikan dengan keluarga Saud. Begitu juga pergantian proksi diktator ini adalah amalan kuasa barat. Amalan Western power. Kita kan kenapa dia, kadang-kadang orang pun keliru. Orang kata kenapa Bashar Assad ni Amerika nak jatuhkan. Kerana itulah. Kerana Bashar Assad out of control. Maka dia pun akan tukar, remove. Tetapi tiba-tiba mereka fikir, kita nak remove ni dengan FSA. FSA ni dia pro Ikhwan Muslimin, Ikhwan ni dia pro syariat, pro Islamic law. Maka kita pertahankan balik Bashar. So dia main macam tu, kejap lompat ni, kejap lompat tu.
Itu di Syria. Misalnya kalau di Mesir lain pula ceritanya, di mana Amerika kata, okey, kita akan sentiasa mempertahankan foreign policy-nya, kita akan sentiasa mempertahankan diktator ini. Sebab diktator ini bukan satu figure, bukan sekadar Hosni Mubarak itu, tetapi the whole system, sistem ketenteraan, military yang very powerful, birokrat yang very powerful dalam government. Sebab itu, misalnya Obama, beliau tidak senang, beliau begitu senang dengan Erdogan. Tetapi lama-lama, Erdogan makin diktator, mereka tidak kisah sebenarnya. Tapi apabila Erdogan mahu membawa notion of idea of Neo Ottoman, ya, kuasa Osmaniyah kembali dalam geopolitik, kembali menjadi kuasa regional, kuasa rantau di Timur Tengah dan Eropah, mereka setergugat. Jadi mereka menyokong kudeta yang dilakukan oleh tentera baru-baru ini. So, dalam baru-baru inilah, berapa tahun yang lepas. Jadi, kalau kita fikir, kenapa White House dan Pentagon mahu menyokong kudeta? Sebab kudeta adalah satu perkara yang melawan prinsip demokrasi. Merampasan kuasa melalui ketenteraan pula tu. Kenapa Amerika mahu menyokong? Lain tidak lain, kepentingan geopolitik ini mengatasi kepentingan demokratisasi. Democratization yang Amerika bawa hanya berlaku sekiranya rejim itu pro-Western country, pro-Amerika, dan bersedia untuk menggolok gadaikan kekayaan negara untuk Amerika. Itu yang berlaku di semua negara Muslim. Dan inilah yang gagal dilihat oleh kaum tradisionalis. Sehingga Hamzah Yusuf mengatakan Allah menghina orang Syria kerana mereka melawan raja mereka, melawan Bashar al-Assad. Ini mentaliti apa? Sedangkan dalam Nas, Allah memuliakan orang Syria. Mentaliti ni juga kadang-kadang ada juga pembacaan Nas yang salah. Misalnya, wajiblah kamu mentaati pemimpin kamu walaupun dicambuk. Satu lagi, mereka gagal faham, selain geopolitik, mereka juga gagal faham bagaimana state berfungsi. Mereka gagal memahami revolusi. Mereka gagal memahami wujudnya satu force yang dipanggil counter revolution yang saya sebutkan tadi. Melawan revolusi. So, revolusi dan counter revolusi. Siapakah parti ataupun siapakah aktor dalam counter revolusi ini? Kadang-kadang didorong oleh kuasa-kuasa besar. Kadang-kadang negara itu sendiri. Ya. Ini revolusi. Jadi mereka gagal memahami ada counter revolution untuk melawan revolusi. Kerana itu revolusi kalah. Satu lagi mereka gagal memahami adalah pola atau corak revolusi. Di mana revolusi ini dia akan naik turun sehinggalah dia akan berlaku beberapa wave sehinggalah ia berjaya. Itu biasa dalam mana-mana revolusi akan berlaku beberapa wave. Satu lagi mereka gagal, dan mereka anggap oh ni gagal, ini kerana Allah Ta'ala yang menggagalkannya. Ini salah. Maka apakah kalau berjaya Allah memperjayakan revolusi? Revolusi Abbasiyah menentang Umayyah. Allah redakah revolusi? Semasa itu, apakah revolusi itu dibenarkan dalam secara syarak? Nampak? Misalnya, mereka sentiasa mengatakan, menuduh ke orang-orang revolusioner ini sebagai radikal, Wahabiyah. Ini tidak betul. Tidak semua kaum revolusioner adalah didorong oleh takfiri. Misalnya di Syria bukannya berasal daripada takfiri. Ia berasal daripada neighborhood masyarakat, kejiranan yang marah dan protes kepada Syria, kepada government yang telah menculik anak-anak mereka. Ya. Jadi mereka gagal faham kediktaturan sendiri. Sikap kediktaturan mereka faham. Mereka gagal faham geopolitik. Mereka gagal faham revolusi. Teori-teori revolusi. Bagaimana revolusi itu berfungsi. Tidak semua revolusi di Arab Spring itu berasal daripada takfiri Syiah dan Sunnah. Tidak. Walaupun wujud.
wujud ya, hukum kononnya wajib berjihad, menentang pemimpin, boleh bunuh mereka pemimpin dalam revolusi. Dalam revolusi mesti ada violence. Dia bukan sebab kerana nas. Ia adalah human nature. Manusia bersifat bahaim, bersifat kehaiwanan. Kok mana pun. Kita lihatlah sejarah. Mereka akan bunuh lawan mereka. Nabi juga dalam peperangan membunuh. Itu adalah nature manusia. Kerana manusia bukan 100% pure. Dan kematian bukanlah perkara yang buruk. Kematian adalah perkara yang biasa. Sama ada kita mati dengan dibunuh atau mati dengan sakit atau sebagainya. Kematian sebab ini menjadi sekadar asbab. Dalam revolusi, dalam peperangan, asbab kematian kita adalah perang. Dan manusia itu memang nature-nya berperang. Ya. Kemudian apa lagi yang gagal difahami? Saya sebutkan tadi, mereka gagal faham geopolitik, mereka gagal memahami nas-nas secara kontekstual, mereka gagal memahami revolusi, mereka gagal memahami sikap kediktaturan. Yang paling mereka gagal faham adalah bagaimana nak balancekan antara anarki, keadaan huru-hara, tidak ada government dengan stability. Mereka sentiasa melihat stability itu lebih baik, afdal daripada anarki. So, tengoklah apa dah jadi sekarang di Iraq, anarki. Ya, huru-hara, tidak ada kerajaan. Sampai sekarang tidak ada kerajaan. Berperang, berbunuh sama sendiri. Jadi mereka memikir, okey, kalau kita stability, walaupun bawah kediktaturan, maka ia baik. Tapi di bawah kediktaturan tidak akan mungkin wujud keadilan. Maka kita bertanya, apakah keadilan itu tidak penting dalam Islam? Ben Bayyah misalnya, beliau mengatakan keamanan sebelum keadilan. Bagaimana keadilan boleh dicapai dengan keamanan? Kadang-kadang ia boleh dan kadang-kadang ia tidak boleh. Kadang-kadang keadilan harus ditegakkan untuk keamanan. Misalnya dalam World War II, di mana keadilan ditegakkan ke atas orang-orang post World War II, ke atas golongan Nazi, barulah aman. Europe aman. Misalnya keadilan ditegakkan di Rwanda, barulah Rwanda stabil. Sampai hari ini Rwanda stabil. Kerana apa? Kerana International Court telah meletakkan keadilan dan menghukum mereka yang terlibat dalam genocide di Rwanda. Mereka yang terlibat dalam Holocaust pasca di semasa World War II. Jadi, nampak? Japan pun begitu. Setelah keadilan International Court meletakkan keadilan ke atas mereka, menghukum tentera-tentera mereka, mereka sampai hari ini meminta maaf dan menjadi negara yang paling aman. Yalah, walaupun ni ada tendensi untuk militarization, itu kita tolak tepi. Kita bicara batu-batu lain. Tapi Japan hari ini menjadi aman. Kenapa? Kerana apabila keadilan ditegakkan. Kalau keamanan dulu, baru keadilan, bagaimana keadilan akan ditegakkan di tanah Palestin? Apakah Palestin tidak akan adil selama-lamanya? Itu semua orang-orang Palestin atau negara mana-mana negara yang dijajah, kita setuju saja dengan penjajahan. Kerana pentingnya jangan melawan, yang pentingnya keadilan. Jadi keadilan melawan kediktaturan, melawan penjajah, melawan kezaliman dalam apa juga bentuk. Kezaliman kadang-kadang datang dalam bentuk penjajahan, kadang-kadang datang bentuk kediktaturan, kadang-kadang bentuk dalam korupsi, kleptokrasi. Itu bentuk-bentuk kezaliman. Ya, tidak akan tercapai keamanan. Bahkan negara akan rosak, masyarakat akan rosak. Dan negara akan terbuka dengan pelbagai ancaman luar. Bayangkan kalau berlaku korupsi, ya, sehingga kan militeri pun korupsi, bagaimana keselamatan negara? Di Malaysia misalnya, berlaku korupsi, jual IC dan sebagainya. Apakah kita aman? Apabila ada penjualan IC daripada orang China kepada orang China, Rohingya, Bangladesh dan sebagainya. Jadi kita lihat korupsi, kediktaturan, penindasan, apa saja bentuk kezaliman ini tidak boleh
bertoleransi dan tidak akan membawa kepada keamanan. Kerana bukan setakat ia akan merosakkan sistem, ia juga akan membuat rakyat tertekan dan ditekan dan secara naturenya rakyat akan menolak kembali, akan melawan kembali, macam mana teori blowback yang saya sebutkan awal tadi. Mereka juga selalu mendahulukan kestabilan daripada mereka kata kestabilan lebih baik daripada anarki. Tetapi mereka tidak faham kestabilan kadang-kadang hanya dicapai selepas berlakunya anarki. State of order ini hanya akan sampai selepas berlaku kekacauan. Kerana teori revolusi begitu, apabila berlaku kekacauan akan ada state of order. Dan kita tengok kenapa dalam revolusi Perancis misalnya pun begitu. Ya, revolusi Perancis, revolusi Amerika, revolusi Rusia, revolusi China. Berlaku revolusi, menjatuhkan kerajaan, menjatuhkan raja, menjatuhkan pemerintah. Kemudian ada berlaku anarki, pergelutan di antara semua revolusioner. Ya? Trotsky lah lawan dengan komunis lawan grup ini. Akhirnya tegak satu negara Soviet. Di situ ada state of order. Begitu juga China. Ya, Kuomintang lawan dengan Chinese Communist Party, lawan-lawan nationalist, lawan-lawan akhirnya royalist lawan-lawan jatuh, royalist jatuh, berlawan sama pula. Nationalist dengan komunis lawan-lawan, akhirnya tertegak. China ada state of order di situ, stability di situ. Begitu juga Amerika. Dalam penubuhan Amerika, kita lihat berapa kali Northern dengan Southern berperang. Begitu lama selepas pada revolusi melawan daripada Civil War lepas kemudiannya. Mereka ada lawan dengan British, mereka lawan sesama mereka sehingga tertubuhlah satu negara yang demokratik dan bebas. Begitu juga Perancis. Begitu juga Turki. Revolusi yang dilead oleh Atatürk. Ya, walaupun kadang-kadang macam China, Soviet kemudiannya negara itu korup dan menjadi diktator, tetapi hasil daripada anarki akan melahirkan state of order. Hasil daripada revolusi akan melahirkan sebuah negara yang diimpikan. Dan sekurang-kurangnya tidak ada lagi kediktatoran yang lama. Dalam bentuk yang lama macam di Rusia, bentuk yang baru kemudiannya muncul dalam komunisme. Tapi mau tidak mau akan muncul begitu. Dan tidak semua revolusi berjaya dalam pada satu saat. Ia bukanlah curse daripada Allah. Ia bukanlah bala daripada Allah. Ia adalah kadang-kadang merupakan nature dalam revolusi. Baik, saya tutup di situ perbincangan saya. Pendek kata, kritik saya kepada golongan tradisionalis adalah kedangkalan mereka memahami dinamika geopolitik, memahami teori-teori politik sendiri dan kegagalan mereka memahami teori revolusi dan kegagalan mereka membaca nas-nas secara kontekstual. Nas yang lama, kadang-kadang buku yang lama, kitab yang lama ditulis dalam konteks di zaman itu. Apa yang perlu kita extract idea dia untuk kita faham pada zaman ini. Nas-nas Quran, hadis, syarah itu kadang-kadang dibentuk oleh pemikiran pada zaman itu. Harus dikeluarkan, dimasukkan zaman ini. Kalau tidak gagal. Misalnya Wail al-Hallaq, beliau menulis kenapa orang yang golongan ikhwan dan sebagainya, Islamis ini, bukan tradisionalis, Islamis ini, Ikhwan Muslimin dan Hizbut Tahrir dan sebagainya, tidak akan mungkin berjaya menegakkan negara Islam. Kerana apa yang berlaku dalam buku Wail al-Hallaq itu, The Impossible State, adalah beliau berjaya membaca nas dan sejarah secara kontekstual dan memahami teori-teori politik moden. Kaum tradisionalis memahami teori-teori politik lama dalam konteks moden. Ini salah.
Inilah dilema mereka. Saya bagi contoh yang terakhir ya. Kegagalan kaum tradisionalis memahami. Saya nak kira gagal orang je lah. Gagal saya tak mau kira. Kegagalan kaum tradisionalis. Misalnya di Nahdlatul Ulama di Indonesia. Saya teringat mereka nak bela kaum Tionghoa. Bagus. Ini kerana mereka, macam saya katakan tadi, kadang-kadang mereka lihat simplistik. Oh, orang yang menentang establishment kadang mestinya related dengan radikalisme. Kadang-kadang ini tidak betul ya. Ataupun extremism, Islam ekstrim. Kadang-kadang tidak semestinya begitu. Tidak semestinya ikhwan melawan government kerana dia ekstrim, tidak semestinya. Kadang-kadang banyak faktor-faktor yang lain. Seperti saya sebutkan, faktor kediktatoran misalnya. Macam di Indonesia, kalau hampa tengok lah, kalau hampa follow rapat, saya follow rapat. Nahdlatul Ulama. Dia nak mengurangkan ketegangan kaum Tionghoa, kaum Cina dengan kaum peribumi Indonesia, Jawa, apa semua panggil peribumi lah, macam kita Bumi Putra lah. Kaum peribumi dengan Tionghoa. Kerana isu Ahok. Memanglah betul ya, ada golongan radikal dan ekstremis macam Habib Rizik dan sebagainya. Geng 212 ni, geng reuni 212 ni Front Pembela Islam sebagainya. Mereka ni memanglah betul radikal dan ekstrim. Hizbut Tahrir pun misalnya. Ya, mereka benci Ahok dan menyebarkan sentimen anti Cina. Tionghoa, orang Cina. Tetapi mereka, Nahdlatul Ulama punya backup sebab antara accused dia adalah kaum Tionghoa ini, orang Cina Indonesia ini adalah proksi kepada China, Communist Party di China. Which is wrong lah. Mereka kaitkan kafir, komunis China dan sebagainya. Which is wrong lah, tidaklah betul. Tapi mereka punya backup kaum Cina, kaum Tionghoa, sampai dia pergi backup negara Cina. Akhirnya mereka terantuk apabila Laut Natuna dijarah. Laut Natuna isu baru ni dimasuki oleh China, barulah NU kata, oh kami mempertahankan kedaulatan negara. Sebelum ni mereka begitu, oh China bagus, Tionghoa China bagus, China as a state, as the state. This is wrong. Sebab mereka tidak faham geopolitik. China, tanah Indonesia, China, Tionghoa. Tapi China tu, Tionghoa tu, bukan China, Tionghoa. Nampak? Mereka tidak faham geopolitik. Mereka kata, oh kita kena, China mesti bagus. Kan? China ni baik. Sebab kita negara Islam rahmatan alamin. Tidak betul. China, secara Communist Party, agresif. Passive agresif. Secara geopolitiknya. Yang kita kena beware of this. Tapi mereka, kaum tradisional tidak faham. Akhirnya, mereka syok sendiri. Bila terkenal di Natuna, barulah NU tergeladah. Oh, kita mempertahankan Natuna. Kita minta China keluar. Masa dulu orang warning China tu, mereka kata, siapa yang kritik China ni anti-Tionghoa. Kita bukan anti-Tionghoa. Ya? Kita bukan anti masyarakat Cina. Sebab apa? Kedangkalan mereka nak faham geopolitik dan politik moden. Tapi NU kurang sikit sebab mereka agak progresif. Ya, NU progresif. Ada fikih sosial, fikih politik, fikih kenegaraan sentiasa up to date. Cuma geopolitik mereka kurang. Mungkin mereka memerlukan pemikir-pemikir geopolitik. Tapi kebanyakannya yang lain-lain seperti Hamzah Yusof, seperti Ben Bayah, seperti Ali Gom'a, ini problematik. Mereka bukan setakat, saya terang saya bukan setakat mempertahankan kediktaturan, gagal memahami between anarki, bagaimana state itu dibentuk melalui anarkism, kemudian melalui melalui anarchic situation, anarchic state kepada state of order, kestabilan. Mereka gagal memahami pola revolusi, mereka gagal memahami counter revolution dan revolution, mereka gagal memahami dinamika geopolitik. Mudah mereka kata, oh haram, kemudian ini adalah bala pada Allah.
keamanan mesti lebih pada keadilan. Ini kata-kata yang simplistik dalam dinamika international relation, dinamika politik antarabangsa. Takat tu sajalah. Tak seronok pun saya cakap banyak. Saya ambil 1-2 soalannya, tak mau panjang sebab saya nak masak berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Mukhtar, kapan kita bincang soal gerakan Islam progresif di Malaysia dan Indonesia, Bung? InsyaAllah. Bisa. Imran, dia kata jadi blok Islam juga dilobi oleh kuasa-kuasa besar untuk bertelaga. Kelihatan UAE membentuk majlis hukama. Mana kata membentuk pada kesatuan di Barisan Harati Saudi untuk ulama Salafiyah. Ya, itu biasalah. Kuasa-kuasa besar dan juga negara-negara mereka memerlukan, terutama negara Islam, mereka memerlukan ulama untuk legitimate kuasa mereka, untuk memberi mereka dalil dan keabsahan. Itu biasalah. Negara-negara bangsa yang dibentuk penjajah itu membentuk asabiah dari Islam dan takut menunduk pada sistem baru melalui diktator dan pemimpin boneka. Ya, betul, saya setuju. Ya, jadi negara bangsa ini, saya tidaklah menentang negara bangsa. Walaupun sistem negara bangsa ini secara teoretikalnya banyak masalah. Tetapi masalah negara bangsa ini, biarlah orang-orang pakar dalam IR saja membincangkan. Sebab kalau orang awam bincang, dia takkan faham pun. What is the main problem? Identity problem, nationalism problem, state order problem, minority problem. Sebab tidak ada lagi alternatif kepada selain pada negara bangsa pun. Kalau kita nak bincang, biarlah pakar-pakar IR, mereka bincang dan fikirkan alternatif kepada nation state. Tapi sejak kritikan terhadap nation state pada tahun 80-an, 90-an tak silap saya start. Sampai hari ni, sampai 2020, tahun 90, ada dekat 20 tahun, kritikan pakar-pakar IR ni, belum ada alternatif kepada nation state. Mereka hanya kritik. Mereka belum menemui formula untuk membentuk satu negara tanpa terjerat dalam nation state, negara bangsa. Jadi negara bangsa ini pada saya tidak ada masalah selagi mana ia melindungi hak-hak minoriti. Seperti di Indonesia misalnya kan. Mana-mana negara pun yang membela hak minoriti, dan kalau negara itu tidak membela hak-hak minoriti, perlu dikritiklah. Kritik kepimpinannya. Untuk mengubah nation state secara the whole system itu impossible. Bukan impossible, tapi belum mampu lagi. Macam-macam teori lah macam mana nak ubah. Tapi kalau kita ubah pun belum tentu belum lagi kita menjumpai formula yang lebih baik daripada nation state. Cuma problem umat Islam dan kaum tradisionalis ini, mereka duduk dalam nation state bagilah. Tidaklah macam Hizbut Tahrir itu merapu-rapu minta negara khalifah, ataupun Hassan Al-Banna merapu-rapu minta negara khalifah. Taklah macam tu. Tetapi problem mereka submit, tunduk kepada kediktaturan, which is dalam tradisi Islam pun kita tidak begitu. Ulama-ulama kita tidak tunduk kepada kediktaturan. Tambah pula diktator ini, kebanyakannya adalah puppet kepada pemimpin-pemimpin barat, kuasa-kuasa kolonial. Bayangkan, negara-negara dijajah ini, baru tahun lepas, Algeria, baru berapa tahun lepas dipulangkan balik artifak-artifak yang dicuri oleh Perancis. Dan 2 tahun lepas, Macron dia cakap apa? Dia kata sudah tiba masanya untuk negara-negara bekas jajahan Perancis keluar daripada identiti Perancis ataupun dah tidak terperangkap dalam penjajahan minda daripada Perancis. Itu mempelik negara-negara yang dijajah itu, sebahagian negara Afrika dan juga Algeria misalnya, mereka tak mau. Begitu sampai sekali mereka dijajah minda kan, dan pemimpin-pemimpin mereka menjadi boneka kepada negara-negara bekas jajahan mereka untuk menjual aset negara, menjual kekayaan negara.
Ha. Okey, saya baca lagi satu. Apakah benar alat pemerintah itu sendiri menjadi masalah utama di hadapan? Apakah benar alat pemerintahan? Saya tak faham apa maksud alat pemerintahan. Alat apa? Alat pemerintahan itu sendiri menjadi masalah utama yang dihadapi. Alat pemerintahan tu apa alat dia? Instrument of what? Instrument of power. Ha. Cuba kalau tulis bagi detail sikit saya boleh jawab insyaAllah. Saya ambil satu dua soalan. Kalau ada soalan lagi. Kalau tak ada tak payah. Kalau ada soalan tolong type. Geopolitik versus kediktatoran dan versus okey ya, saya rasa tak ada lah kot. Okey, setakat itu saja perkongsian saya. Jadi apa yang perlu kaum tradisionalis ini buat? Saya rasa kaum tradisionalis ini dia tak ada harapan. Jujurnya saya kata. Itulah pentingnya untuk keluar daripada pentingnya kaum neo-tradisionalis. Iaitu mereka yang menggunakan teknik yang sama dan turas tetapi lebih progresif. Tapi itu kita bincang lain lah kaum neo-tradisionalis. Kan? Sebab kaum tradisionalis banyak masalah. Misalnya masalah mazhab. Ya? Masalah pertelagahan mazhab juga masalah kaum tradisionalis. Tapi saya tak mau bawakan ke sini idea post tradisionalis atau neo tradisionalis. Saya tidak mau bawakan ke sini. Tetapi apa yang penting ialah kita sebagai umat Islam untuk memahami nas-nas secara kontekstual dan juga memahami dia perlunya kita ada multidisiplin iaitu ilmu rentas disiplin. Ya. Kita kena faham politik itu bukan sekadar daripada daripada Nizamul Mulk, kitab kitab Nizamiyah siasi, Nizami siasi misalnya, bukan daripada itu, bukan sekadar daripada kitab Al-Mawardi, bukan sekadar daripada Ahkam Sultaniyah, bukan. Bahkan kita kena memahami, kita kena baca. Saya tidak kata kita jangan baca. Kita kena baca dan kita kena faham konteks dia. Dan kita kena faham konteks pada zaman ini. Kita kena faham dinamik geopolitik, dinamik globalisasi, dinamik dan bagaimana umat Islam mahu atau bagaimana umat Islam boleh diletakkan dalam keadaan ini. Saya lihat kalau di Turki, saya penutup lah. Jangan cakap panjang-panjang sangat. Kalau di Turki, saya lihat adanya Allahumma salli Muhammad satu wacana Khaldunian, Ibn Khaldun, ya, Khaldunian School of Thought mula bangkit untuk memberi solusi kepada apa yang kaum tradisionalis ini gagal fahami. Tapi itu cerita lain lah kan. Saya penutup saya. Dan sekiranya kita gagal, kita akan bermasalah. Ya, kita tidak akan mampu menanggapi revolusi, bahkan geopolitik pun kita akan terjerat dalam geopolitik. Kerana kita hanya berpusar dan berputar keliling nas-nas yang lama dan memahami mereka secara lama. Secara pemahaman lama. Bukan secara dinamik dan pemahaman yang baru. Saya tidak kata kita kena tinggalkan turas kita, tidak. Turas kita adalah kekayaan kita. Kekayaan keilmuan kita. Tetapi kita kena ingat turas kita ditulis dalam kerangka zamannya. Tetapi apa yang kita boleh gunakan adalah kebijaksanaan orang-orang lama supaya kita boleh boleh ke depan. Okay, terima kasih. Tanah Kala ya, Tanah Kala. Beliau telah tulis semua poin-poin saya.
Ada satu soalan pula lah. Orang nak tutup lah. Apa ni, Muhammad Naljahan. Adakah sekular sikit boleh menyelesaikan masalah kepelbagaian bangsa dan agama seperti negara kita? Ya dan tidak. Ya dan tidak. Sekular yang bagaimana? Ya? Sekular yang bagaimana? Ini wacana secular state. Ya dan tidak. Misalnya negara sekular, misalnya di kadang-kadang dia intolerance dengan a few culture. Dan in generally ya. Tetapi kadang-kadang secular state ini mereka terlalu kasar. Misalnya di Turki dan di Perancis. Ya. Dan secular state ni problem dia adalah kadang-kadang kita tengok baca bagaimana bentuk sekular yang dicadangkan. Kalau ia jenis soft secular, sekadar ingin memisahkan kuasa agamawan dan juga agama daripada negara, ia mungkin di mana agama diletakkan dalam ruang society peribadi. Ia mungkin. Tapi kadang-kadang ia berlebihan sehingga agama itu ditegah sama sekali. Itu juga kadang-kadang masalah. Dan kadang-kadang masalah juga, misalnya kita dalam tradisi miras ataupun warisan, ya, pun problem, ya. Macam di UK, saya dapat maklum daripada profesor saya, dia duduk di UK, dia kata problem umat Islam di UK ialah warisan. Apabila mereka mahu memfaraidkan membahagikannya secara faraid, kadang-kadang ada anak-anak yang pergi ke civil court untuk against faraid punya pembahagian. Jadi ia kadang-kadang agak sedikit problematik, tapi tidaklah begitu major problem, ya. Ia pada saya bukan major problem. Bukanlah major problem kepada umat Islam. Secular state bukanlah major problem. Tapi kalau sekiranya terlalu over, ia akan menjadi major problem. Kalau sekular itu terlalu keras, jadi kita kena ambil sekular yang sederhana, yang moderate. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wa li ulama'il muslimin wa li jami'il muslimin wal muslimat ammatan. La'allallah yaghfiruna wa yudkhiluna jannah, insyaallah, amin. Semoga Allah Taala mengampun kita dan memasukkan kita ke dalam syurga. Setakat itu saja. Terima kasih kerana mendengar celoteh saya yang sudah 1 jam 8 minit. Setakat itu saja perbincangan saya yang terguris hati, ya. Saya tahu ada yang terguris hati. Saya minta maaf kerana mungkin agak kasar perbincangan kali ini. Tetapi itulah perbincangan agak ilmiah. Dia begitu. Kadang-kadang ia mengguris tetapi tidak mencarut, ya. Bukan tidak mencarut, maksudnya ia mengguris tapi cakap yang benar, bukannya sekadar provocation ataupun stupid argument. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Kubu kerana sudi menjemput saya ke dalam program ini. Assalamualaikum.